Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan Hazwan untuk Warna Pagi. Dan nak terus kita masuk ke dalam segmen Afiat Lifestyle yang dibawakan oleh Olive House untuk episod ke-19 hari ini. Kalau beberapa minggu sebelum ni kita ada cerita tentang penyakit prostat dan risikonya. Dan kali ni tajuk kita kanser prostat atau prostat. Dan masih lagi bersama tamu kita Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Dah, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Doktor sebut hari tu pasal apa tu, zaman kanak-kanak dulu. Pancut jauh. Kan waktu mandi kolam, terjun sungai semua. Ada yang komen ke? Allah. Ada yang kata terimbau kenangan. Okey, apa pun doktor, kita nak kembalikan perkongsian kita juga fokus pada satu masalah yang dialami oleh orang lelaki, kaum Adam, dan juga tambah-tambah lagi pada peningkatan ataupun pertambahan usia. Tapi bagaimana pula risikonya pada yang lain. Kanser prostat. Mungkin mukadimah kita doktor, silakan doktor. Ya, kita nak berceritakan tentang kanser prostat ni. Yang beberapa minggu lepas kita ada cerita tentang ketumbuhan prostat yang tak bahaya, benign prostate hyperplasia. Tetapi kita nak cerita ni sebab mungkin di antara kita ramai, saya rasa ramailah antara kita yang ada pengalaman mengenai kanser prostat. Bukan dia menghadapinya, tetapi menjaga ayah, mungkin ada abang, pak saudara dan sebagainya, yang mengalami kanser prostat. Dan sebab apa? Sebab kanser prostat ni terlalu cepat. Terlalu cepat dia punya tanda. Hari ni sebagai contoh, tak boleh buang air kecil. Jumpa pergi klinik, masukkan tiub, pergi hospital, buat pemeriksaan, stage 2, stage 3. Sebab apa? Prostat ni dia adalah apa kita panggil dia kelenjar yang dalam. Dia tak nampak macam kulit. Kalau kulit kita dah nampak dah kan. Dia dalam. Jadi tak ada orang cakap tu pemeriksaan yang kita boleh buat. Sebagai contoh kan, kita paksa ke klinik untuk pemeriksaan ultrasound, pemeriksaan darah dan sebagainya untuk menentukan sama ada kita ada masalah ke tak. Itu je. Kalau di kulit senanglah, tengok kita punya kulit ni lain macam, hitam, lebih tiba berdarah kan, terus cepat. Tapi yang ini yang lambat ni. Setengah orang tu menganggap ni mungkin biasa kot, umur ni kan, umur macam gini biasalah, kencing pun tak lawas. Ada pula tu seperti yang saya cakap dulu, ada mengalami masalah penyakit kronik, sebab tu diabetes. Dia rasa macam kencing ni kerap sangat, mungkin disebabkan oleh masalah diabetes dia yang gula terlalu tinggi, sebab tu rasa nak kencing je. Tetapi bila buat pemeriksaan tu dah saya cakap tadi, dah terlambat, dah masuk stage 4 pun ada. Stage 4 ni dah ke tulang. Sebab tu ramai yang datang, doktor, saya beberapa minggu atau beberapa bulan yang lepas tu memang ada masalah ni, tetapi sekarang ni saya datang ni sebab badan sakit-sakit. Rupanya bila buat pemeriksaan X-ray ataupun kita nampak bahawa dia dah pergi ke tulang. Ada yang datang tu dengan mata kuning, dah pergi ke hati. Ada tu yang sampai ke paru-paru, sampai dah selalu berbatuk-batuk, berkahak dan berdarah dan sebagainya. Yang paling sedih tu sampai yang tak bangun. Dia masih hidup lagi, tetapi dia unconscious. Maksud dia dah pergi ke otak. Saya pernah nampak macam itu. Pengalaman saya nak ceritalah tentang kanser ni. Kadang-kadang sebab kita ni, orang Melayu kita ni, masalah kita ni, kita kadang bukan nak bagi semangat. Kita nak bagi menakutkan. Lemahkan lagi lah. Itu lagi orang tak nak pergi buat pemeriksaan. Sebagai contoh, kita susah kencing. Adalah pernah rakan kita cakap, dulu kawan aku macam gitulah. Tak boleh nak kencing, tak boleh kencing, kanser, 3 hari dah meninggal. Alah. Kan menakutkan lah. Sebab tu saya pernah dulu dapat satu patient semasa saya bekerja di hospital, bahagian pembagi kemo ni. Kita bagi kemo pada pesakit kita, lepas tu dia hilang. Selepas tu saya tanya kenapa akak tak datang lagi untuk kemo, sebagai contoh. Dia kata, doktor, masalahnya jiran saya beritahu kalau saya kemo nanti rambut saya gugur. Jadi saya takut tak boleh nak tumbuh balik rambut tu. Jadi dia tak datang. Dah bila datang, saya masih ingat lagi, dengan troli rupanya dah pergi ke otak. Jadi itulah sebabnya penting saya pertama sekali kita kena buat pemeriksaan. Kemudian kita buat keputusan macam mana kita nak meneruskan rawatan ke, kita nak ambil rawatan lain dan sebagainya, itu terpulang. Tapi yang paling penting kita tahu apa yang berlaku. Supaya kita tahu, faham apa yang berlaku dalam tubuh kita, supaya kita buat keputusan yang baik. Jadi tentang kanser prostat ni, macam saya beritahu, prostat ni ada kelenjar kecil je.
di bahagian bawah daripada pundi kencing. Yang itu pun susah kita nak orang cakap tu nak tahu dia membengkak ke atau dia ada kanser, kecuali sebagai contoh dia dah pergi ke saluran air kencing kita, uretra tu. Okey. Jadi kita tak boleh kencing. Kadang-kadang sama kencing kita berdarah. Selain daripada tu saya ulangi baliklah tanda-tanda dia tu. Kencing kita macam tak lawas, tak tos kan. Kencing, lepas tu rasa macam nak kencing lagi. Lepas tu ada pula tu yang kencing lepas tu dia punya rasa tu tak puas. Bagi demeran makin menjadi lebih teruk. Dan bagi kanser ni selalunya kadang-kadang ada masalah pendarahan dekat situ. Masuk dia dah merebak ke tempat lain. Ataupun dia boleh pergi ke tempat lain. Dia dah pergi ke stage 3 sebagai contoh, dia mungkin dia pergi bahagian pelvic yang lain. Yang itu yang kita bimbang, dan itu dah kadang-kadang tu mungkin dah agak terlambat sedikit. Jadi sebab tu saya menyerulah kalau kata kita ada masalah kencing tu utamanya, sama ada tak boleh buang air kencing, susah kencing, pancutannya pun tak berapa kan. Lepas tu malam asyik 2-3 kali terbangun. Itu benda yang bukan normal. Kalau kita terbangun sekali tu mungkin normal. Sebab contoh terlalu sejuk kita tidur dalam aircon contoh ataupun mungkin kita sebelum tidur tu kita minum air banyak. Betul. Minum air teh ke air kopi. Setengah orang tu even minum air kopi dia tak mengantuk. Tapi dia boleh menyebabkan, sebab dia diuretik, dia menyebabkan pundi kencing kita penuh. Jadi mudah kita untuk bangun. Tapi sekali lebih daripada kali selalunya dah tak normal. Jadi lebih daripada kali 2 kali bangun waktu malam tu kena buat pemeriksaan. Benda ni sebab apa? Kita nak cerita tentang kanser prostat ni sebab dia berlaku dengan cepat. Tak macam kita panggil kita bincang tentang BPH hari tu kan, dia mengambil masa perlahan tetapi kanser ni terlalu cepat. Terlalu cepat ni lah yang kadang-kadang kita dah tak sempat nak buat apa. Betul. Tapi waktu tu bila nak bagi rawatan pula tu kita tengok faktor umur dia. Umur dah sebab contoh dah 70. Dah tak sempat nak buat pula kan. Jadi inilah yang kadang-kadang kita risau Sebab apa? Sebab pertama sekali lah memang orang cakap tu ajal mati tu di tangan Allah, tapi kadang-kadang bila dah kena kanser tu pertama sekali macam saya cakap masalah kebersihan. Kebersihan diri, kita nak beribadat tak mampu lagi berjalan, masuk beg lagi, ada yang dah tak boleh nak masuk beg lagi dah. Lepas tu dia dah meleleh kencing sampai kain pun dah berbau hancing dan sebagainya. Orang datang pun dah tak selesa. Saya pernah tengoklah beberapa pesakit dia macam gitu. Sebab tu yang nak penting tu bukan dia saat kematian, tetapi beberapa tahun sebelum kematian tu kan, bila kita keadaan yang tak selesa macam tu yang masalah. Saya pernah tengok ada seorang tu pesakit kanser, lelaki, saya ingat lagi. Saya bila datang melawat dia tengah terbaring. Tapi keadaan dia saya tengok bersih je. Dia kanser kanser liver, kanser hati. Memang dia keadaan dia macam kurus, tak makan semua. Tapi dia baring memang bersih je. Anak-anak menjaga semua. Tetapi dia mudah. Dia kata, doktor, saya minta maaf doktor, saya nak semayang dulha, kata dia. Bila saya datang tu waktu pagi. Mudah aja macam itu. Kita memang dengan anak-anak sibuk semua kencing tak jaga, bau hancing, macam mana kita nak mengakhiri dengan keadaan yang baik. Yang tu yang kita nak sebut. Mati dan hidup ni Allah bila tentukan kan. Sekarang kita tengok orang ni kanser, tapi kita mati dulu accident ke depan tu. Tapi kematian kita tak tahu. Tapi kematian tu bila dah ada masalah ni, itulah kita nak rancang supaya dia dalam keadaan yang baik. Ada benda yang kita boleh kesan lebih awal doktor, kalau kita cakna ambil tahu, ambil berat tentang kesihatan kita, tambah-tambah lagi bila melibatkan dikaitkan dengan kanser prostat ni. Kita memang kalau ikutkan kita tak boleh sentuh, tak boleh rasa pun kanser prostat tu kat mana daripada luar badan kita. Betul. Doktor kan. Jadi mungkin kejap lagi kita nak kongsi tentang mungkin simptom awal sekiranya berlaku kanser prostat ni. Dan juga mungkinkah selain daripada faktor usia, ada tak faktor-faktor lain, mungkin faktor genetik ke yang menyebabkan kanser prostat ni kata Jadi kita berehat seketika, terus bersama Dr. Zubaidi Haji Ahmad untuk segmen Afiat Lifestyle yang dibawakan Olive House. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Di mana saja
saja anda berada, terima kasih kerana dengarkan kami menerusi aplikasi Radio IKIM ataupun secara streaming online di ikim.my bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Zubaidi Haji Ahmad untuk segmen Afiat Lifestyle yang dibawakan oleh Olive House. Kita bersama Dr. Zubaidi. Haji Syafiq pun ada ni, tolong rakaman video kita juga kita bawakan di Facebook kita supaya anda dapat tonton dan tatap wajah Dr. Zubaidi. Amboi. Baik, doktor, kita tadi cerita tentang kanser prostat, tapi ni kena serius lah sebab kita kena cakna, sebab mungkin macam doktor cakap tadi, ada yang sedang jaga ayah atau orang tua kita yang tak sihat, tu ada pula kanser prostat. Jadi kita pun kena ambil tahu juga, doktor, tanda atau simptom kanser prostat, doktor. Ya, kanser prostat ni jarang berlaku di kalangan orang muda. Selalunya dah berusia lah, awal gemas, umur 65. Mana-mana pun kita dah nampak ada macam dia punya pattern, orang-orang yang lebih muda dapat. Saya nak beritahu tentangnya orang yang bekerja di kawasan, contoh kawasan kilang-kilang chemical. Kilang-kilang chemical ni memang dia terdedah kepada, kita panggil dia karsinogen yang boleh merangsangkan sel di mana-mana dalam tubuh. Sama di prostat boleh, di paru-paru boleh, di otak boleh dan sebagainya. Jadi sebab tu orang yang ini adalah yang berisiko tinggi. Yang kedua ialah orang yang mempunyai sejarah keluarga. Sebab contoh ayah dia pernah ada kanser prostat. Yang ini kena berhati-hati. Juga dikatakan dalam beberapa jurnal yang saya baca, dikatakan kalau contoh ibu dia bukan kena kanser prostat tetapi kanser payudara, anak lelaki dia untuk dapat kanser prostat tu lebih tinggi. Oh, ada juga kemungkinan. Ada juga kemungkinan. Ada kemungkinan, ya. Jadi sebab tu yang berhati-hati. Yang itu perkara yang kita tak boleh nak kawal. Kita lahir dengan bapa-bapa kita ada prostat kan, takkan kita nak pilih bapa mana kita nak lahir. Memang masa faktor keturunan tu kita tak boleh nak elak lah kan. Tetapi ada beberapa perkara yang kita boleh elakkan. Antaranya ialah obesity. Dikatakan orang yang mengalami masalah berat badan ni, dia mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dapat kanser. Sebab apa? Sebab sel-sel chemical ataupun kita panggil biochemical dalam tubuh kita yang bersifat pro-inflammatory ni banyak dalam sel-sel lemak kita. Jadi kita dapat kurangkan, dia lebih baik. Dan yang kedua, kita lihat bagi mereka yang mempunyai tahap hormon yang tinggi. Yang ni susah sikit lah. Tapi selalu kita akan tengoklah lelaki ni secara mudah secara mudah ni sebenarnya lelaki ni ada maskulin, ada feminin walaupun dia lelaki. Yang maskulin ni memang selalunya lah panas baran kan. Memang berani kan. Kalau kita bawa motor contoh 120 pun kita dah kecut dah kan. Ini orang bawa 160 180 tu dia tak ada, selamba je kan. Hati kering macam itu. Itu kemungkinan maskulin. Ada maskulin, dia punya hormon dia tinggi. Jadi dia ada faktor. Jadi kita tengoklah keadaan kita kan. Tapi dia bukannya satu benda yang exact. Maksud dia tak sebenarnya kita yang orang cakap tu lelaki yang feminin ni ada kurang. Lelaki yang feminin ni selalunya kalau dia tengok dia cepat mengalir air mata. Touching. Cerita Hindustan kan. Omah tak menangis, dia menangis dulu. Boleh macam tu. Dia lebih kan. Dia tengok kucing dia kan. Yang terlebih-lebih ni kita tengok kalau kucing ni pun dia nak sepak. Itu yang masalahnya, terlalu lebih hormon ni. Sebab itulah dia ada risiko tinggi. Sebab tu kita tengok diri kita. Dan orang macam begini, saya mencadangkan supaya pertama sekali jaga stres. Hormon, stres dia berkaitan. Hormon tinggi, stres tinggi. Stres tinggi menyebabkan hormon pun dia lebih tinggi. Jadi kena kawalkan stres tu sebaik yang mungkin supaya dia tidak mengganggu kita punya keseimbangan hormon tu. Sebab orang yang stres tinggi ni, sebagai contoh kalau dulu saya beritahu orang zaman hang tuah dulu sesekali je dia stres. Kita ni problem kita ni setiap masa stres je kan. Ada je, terutama dalam kehidupan kita hidup lah. Hedonism orang cakap ni kan. Semua nak itu, nak ini. Tengok orang ada beg baru, kita nak beg baru. Betul. Nampak kereta cantik, kita pun nak kereta cantik. Gaji tak cukup, ni ada stres ni. Yang stres. Nak lawan waktu kan dengan kawan-kawan peli dan sebagainya. Jadi itu stres bertambah tu menyebabkan faktor-faktor keradangan dalam kita. Kalau saya senang je, saya tak peduli orang cakap. Orang nak cakap apa letak dia lah. Dia nak cakap kan. Kita buat apa nak ikut cakap orang. Betul. Kita ikut kemampuan kita dan itu akan membantu banyak. Bantu. Kalau dulu lain, saya perfectionist dulu. Kalau nak buat sesuatu tu
mesti perfect. Tak perfect, mulalah saya nak naik angin, nak marah orang dululah. Tapi sekarang ni kita faham, okey, kita boleh lagi, tak apalah, bagi peluang dan sebagainya. Jadi tahap stres kita akan menjadi menurun. Begitu juga anak-anak kadang-kadang kalau yang isteri tu yang menyebabkan stres tu selalunya suami lah kan. Sebab tu wanita ni kena jaga tu. Kalau tak memang akan jadi masalah. Lelaki kadang-kadang masalahnya ialah kawan-kawan, selalunya lah begitu, tempat kerja dan sebagainya. Jadi cara nak mencegah ni pertama sekali saya cadangkan, pertama sekali kita kena ikutlah, kita cuba ubah cara-cara pemakanan kita, gaya hidup kita, tidur kena cukup, kurangkan stres. Pemakanan ni antara pemakanan yang baik, kita kena ambil makanan-makanan yang banyak vitamin, mineral, trace element sebagai contoh zinc dan selenium. Dan yang juga mengandungi phytonutrient. Yang inilah yang akan merawat kita, yang pencegah kita. Sebab apa? Sebab kanser ni berlaku apabila ada kerosakan DNA dalam sel-sel kita. Kalau sel-sel prostat sebagai contoh dia rosak DNA, apa yang berlaku ialah sel-sel prostat tu dia akan multiply, dia akan membiak, dia akan menggandakan diri dengan lebih cepat dan tidak terkawal. Yang itu yang bahaya. Sebab tu kerosakannya di DNA. Jadi cara nak merawat DNA memang tak ada cara lain kecuali kalau kita mengambil pemakanan yang sihat atau pemakanan yang bagus untuk kita, kerana dia mengandungi vitamin, mineral, phytonutrient, trace element yang akan merawat balik kerosakan ni. Kalau ada kerosakan pun dia tak berapa banyak sangat. Sebab benda tu berlaku selalu. Sebab tu saya banyak mendengar, menghadiri seminar, ramai pakar-pakar mengatakan bahawa sel-sel kanser sebenarnya dah berada dalam tubuh kita. Sama ada kita boleh kawal ke tak boleh kawal. Kalau kita jaga pemakanan, insya-Allah dia akan dapat dikawal, dia tak akan melarat. Tapi kalau kita, sebagai contoh, kita dah tahu kita ada masalah kanser dalam tubuh kita, kita kerja di kawasan kilang yang petrochemical contoh kan, expose pada risiko-risiko lepas tu tu. kita isap rokok lagi kan, makanan banyak junk food, fast food. Macam mana kita nak sihat? Betul. Dan sperm yang kita lahirkan mungkin pun ada kerosakan bagi pada anak kita pun bila lahir tu yang ada masalah. Sebab tu jaga pemakanan kena penting sekali. Kemudian kita ambil minyak sihat. Saya cakap minyak sihat ni bagus sebab dia ada beta setosterol dan juga dia mengandungi omega 3, unsaturated fat. Dia banyak mengandungi polinutrient, antioksidan, hydroxytyrosol, yang mana dia akan membantu kita. Selain minyak zaitun, avokado, ikan dan sebagainya, dia adalah minyak sihat yang perlu kita ambil. Hari ni kalau kita makan ayam tiap-tiap hari, kita kena ubah sikit lah. Supaya pemakanan kita akan menjadi cantik. Ambil 1 atau 2 sudu minyak zaitun setiap hari pun membantu kita untuk menjadi lebih sihat. Makanan-makanan lain, kacang yang memberikan zinc pada tubuh kita, sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandungi vitamin C, dan sayur-sayuran merah yang pernah saya sebut dulu, antaranya ialah tomato, tembikai, delima, yang mengandungi lycopene yang bagus untuk kita. Dan inilah dan juga jangan lupa satu lagi ialah buat senaman yang ringkas. Yang itu perlu. Sebab WHO pun dah beritahu sekurang-kurangnya kita kena buat, kita panggil dia moderate kita panggil intensity dalam kita punya kegiatan sehari. Yang paling mudah sekali berjalan 30 minit 5 kali sehari. Kita pergi kedai, kita pergi masjid, kita pergi taman riadah, jumpa orang, banyak berjalan kaki. Sebab tu jangan menambahkan stres kita. Sebagai contoh, kita terpaksa parking jauh. Ada orang parking jauh, alamak jauhnya kan. Anggap benda tu sebagai exercise untuk kita. Allah dah tentukan positif untuk exercise. Positif. Jangan stres. Kalau stres, selalunya dia akan mengganggu sistem keseimbangan hormon dalam tubuh kita, yang itu yang menyebabkan kita mudah mendapat penyakit. Jadi cuba atasi stres tersebut di mana saja berada dengan sentiasa berfikiran positif, dan saya rasa itu pun dapat membantu kita daripada pelbagai risiko penyakit lain juga, doktor, dan kita dapat kenal pasti dari awal punca-punca berlakunya pelbagai jenis penyakit termasuk kanser prostat. Kalau kita cerita tentang kanser prostat ni, doktor, bagaimana pula, apa nasihat doktor tentang rutin membuang air kecil kita, khususnya di kalangan lelaki, dan juga mungkin dari segi apa pula nasihat doktor untuk rutin pemakanan kita juga yang mungkin boleh menjadi risiko pada kanser prostat. Ya, tentang buang air kecil ni selalunya dia tak ada berkaitan sangat dengan prostat. Sebab fungsi prostat adalah mengeluarkan seminal fluid, yang mana yang dia lah sebahagian daripada cecair dalam air mani kita. Ada kajian tetapi tak dapat dibuktikan dengan berapa mengatakan bahawa sebab tu lelaki ni dia kena
dia kena keluarkan dia punya air mani tu. Oh, okey. Bersama dengan isteri seminggu 2 kali untuk orang muda kan. Dia sebenarnya membantu untuk mengeluarkan. Itu yang disebut. Tetapi belum ada kajian sahih. Sebab tu saya mencadangkan lelaki ni kalau katakan dia dah ada tahap hormon yang tinggi tu, apa lagi kahwin je lah. Dah sampai seru. Dah sampai seru kan. Okay. Jangan tunggu lama-lama. Mungkin dia faktor tu dia akan menyebabkan pengumpulan. Kita tak tahu. Ini tak ada kajian saya. Tapi secara logiknya begitulah. Kalau dari segi makanan pula, apa yang baik untuk orang lelaki dan prostatnya? Yang lelaki ni macam saya sebut, paling penting sekali adalah yang sayur hijau, sayur berwarna, kurangkan daging merah. Okey. Daging merah ni memang dah ada sebut oleh WHO sebagai pro-cancerous, carcinogen. Jadi kita kena ambil dia mungkin seminggu sekali. Sebab tu kadang-kadang Nabi SAW dia suka daging kambing. Suka daging kambing tu maksud dia bukan tiap-tiap hari makan daging kambing. Macam kita suka durian kan. Kau tanya doktor suka durian tak? Suka. Tapi bukan tiap-tiap hari kita ambil durian. Tak adalah sarapan durian, makan malam durian. Bila datang durian tu kita suka dan kita ambil sikit sebagai rasa sedap kan. Ini konsep kita begitulah. Bila kita sebut daging merah, dia kata Nabi ambil daging kambing. Tapi saya beritahu bukan dia ambil tiap-tiap hari. Betul. Ada masa Nabi pun tak makan dan sebagainya. Jadi konsep tu kena betul. Ya, betul. Jaga pemakanan, banyakkan makan sayur, banyakkan minum air, banyakkan berjalan, tidur yang cukup, kurangkan stres. Ini sangat membantu untuk kita mengelakkan penyakit sebab kebanyakan penyakit tu bermula dari peringkat selular, sel, apabila DNA dia rosak. Jadi itulah yang nak jaga tu. Jaga makan. Suka tu tak apalah, suka durian, suka daging. Tapi kalau selalu sangat tu saya takut jadi sayang pula. Sayang durian tu yang selalu makan tu Dia kena kawal lah doktor Kawal makanan betul. kita. Sekarang durian pun dah tak musim dah. Itu yang pelik tu. Betul lah, takut lah. Itu faktor alam lah. Itu kita tak boleh nak sentuh. Tapi yang sekarang ni kita jaga diri kita sendiri dengan mengamalkan cara hidup afiat. InsyaAllah membantu kita lebih sihat dan mengelakkan serta mengurangkan risiko penyakit. Okey. Doktor mungkin ada poin terakhir nasihat pada sahabat pendengar dan penonton kita? Poin terakhir ialah memang kadang-kadang sesuatu yang berlaku tu kena ada hikmah dia. Penyakit kita kita kena ambil dari segi positif. Walaupun sebagai contoh, saya pernah bercakap dengan seorang pesakit saya. Muda lagi, umur dia masa tu 32. Dia muda. kata dia ada darah tinggi. Lepas tu bila kali kedua dia jumpa saya cakap, dia cakap dengan saya, doktor, bila doktor beritahu saya ada darah tinggi, dia macam hukuman mati pada saya. Ya Allah. Saya cakap, saya panggil abang, ini baru darah tinggi. Orang lain ada kanser mata kena buang. Aksiden, putus tangan kena buang. Ini baru hypertension. Adalah benda yang Allah nak bagi tu, nak beritahu tu. Ambil secara positif kan. Dulu mungkin kita tak kisah makan je. Sekarang bila ada penyakit kita rasa ada benda yang kita kena jaga. Yang itu sebenarnya positif. Kalau tak kita larung je, itu yang masalah tu. Okey. Ambil secara positif lah. Positif apa-apa pun yang penting ada solusi, ada cara dan jalan penyelesaian selagi mana kita nak usaha. Jangan duduk saja. Tak jadi juga. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Dr. Zubaidi Haji Ahmad untuk segmen kita hari ini membincangkan tajuk kanser prostat menerusi segmen Afiat Lifestyle. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi minggu depan doktor. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.